أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, insyaAllah kita bertemu sekali lagi dalam sesi yang ke-16 dan kita tak sedar dah pun melangkah ke 10 hari dan 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Dan insyaAllah kalau bila-bila yang kita akan ada sesi sepanjang 10 yang terakhir ni akan dimulakan dengan beberapa peringatan yang amat berkenaan dengan yang dikejar sepanjang 10 malam terakhir ni lah, sebelum kita masuk pada ayat-ayat tadabbur kita, insyaAllah. So seperti mana yang kalau yang ada semalam, yang disebut semalam, so beberapa benda lah. Satunya diharapkan semua telah pun melazimi doa ini sepanjang dan setiap malam, insyaAllah. Hopefully tidak lupalah. Semoga mana-mana malam ganjil yang berlakunya Lailatul Qadar itu, InsyaAllah kita tak lepas daripada doa ni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. So berdasarkan satu hadis yang menggambarkan ini, doa yang memang kita akan panjatkan. Of course dalam hadis tu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam tanya kalau dia tahu malam tu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang nak didoakan. Tetapi sebagai usaha setiap malam lah kita doa, insyaAllah. Itu yang pertama. Yang kedua, solat isyak secara berjemaah, harapnya semua telah melazimi dari awal Ramadan. Sepatutnya semua hidup kita lah kan. Tetapi apatah lagi dalam Ramadan, apatah lagi dalam 10 yang terakhir, dan apatah lagi sekiranya bertepatan dengan Lailatul Qadar, solat isyak secara berjemaah, kalau kita tengok di situ, pahalanya seperti seakan solat separuh malam, maknanya bersamaan. Man sallal isya fil jamaah fa ka'annama qama nisful lail. Siapa yang solat isyak secara berjamaah, seakan dia solat qiyam sepanjang separuh malam, nisful lail. Wa man sallal subhu fil jamaah fa ka'annama sallal lail kulluhu. Siapa yang solat subuh secara berjamaah, seperti solat sepanjang malam. So ini hadis untuk sepanjang kehidupan kita sebenarnya. So menggambarkan dua solat ini sepatutnya kita realise, kita sepatutnya tak tinggal lah kan? Dilakukan secara berjamaah, apatah lagi untuk yang lelaki. Apatah lagi kalau kita kata ini secara normalnya pun besar, kalau dalam Ramadan, apatah lagi kalau 10 malam terakhir, apatah lagi kalau Lailatul Qadar, apatah lagi. So insyaAllah kita ni reminder untuk kita janganlah miss. Mungkin akan kalau timbul persoalan, ada kalau malam tu kena exam macam mana, kena pakatlah dengan member-member yang sama-sama exam tu untuk hopefully dapat juga berjamaah isyak, contohnya lepas habis exam, supaya kita tak terlepas ganjaran-ganjaran seperti ini, andai kata malam tu kena pula Lailatul Qadar. Seterusnya, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. So ini pasal qiyam pula. So paling mudah, paling ringkas, paling ringan, ataupun paling mudah lah kot, nak kata ringan tak juga, paling simple qiyam yang kita buat pada bulan Ramadan ni adalah solat tarawih itu sendiri, yang kita biasanya buat sejurus selepas isyak, berbanding kalau nak buat di penghujung malam dan sebagainya, biasanya lagi susah, tetapi ganjarannya of course lebih besar. Cumanya untuk mengejar ganjaran ini, harapnya tidak ada satu malam pun lah yang kita terlepas qiyam Ramadan. Apatah lagi kalau kita tak mahu kerugian kalau kena Lailatul Qadar tu kita tak buat qiyam. So solat tarawih. So again, saya sedia maklum juga kan, minggu ni kadang-kadang minggu lepas pun ada yang dah mula kan, tapi minggu ni rasanya kalau tengok jadual secara keseluruhan ramai ataupun banyak course yang buat exam dan ada yang buat malam. Dan so again, kalau terkena malam tu ada exam, carilah, susunlah dengan member-member dan sebagainya untuk isyak dapat berjemaah juga, dan dapat juga solat yang biasa kita sebut sebagai solat tarawih lah, tapi dari segi essence-nya ialah qiyam Ramadan, insyaAllah. Dan jangan lupa juga yang ini, ya ahlal Quran autiru, wahai ahli Quran, berwitirlah, fa inna Allah witrun yuhibbul witr. Sungguhnya Allah itu witir,
ataupun ganjil dan suka kepada yang ganjil ataupun solat witir. So maka berwitir lah. So again ni juga, ini sebenarnya amalan yang sepatutnya sepanjang tahun, sebab Allah bukan hanya suka witir ni masa bulan Ramadan saja. So kalau yang belum melazimi benda ni sepanjang tahun, make sure bermula dengan Ramadan ni dan terus habis Ramadan nanti hopefully takkan tertinggal lah solat witir ni. Dan seperti mana yang saya dah suggestkan sebelum ni dalam beberapa sesi yang lepas, bagi yang belum melazimi benda ni sepanjang tahun, buatlah mulalah dengan yang paling ringan. Kalau paling ringan tu ialah lepas solat isyak terus settlekan 2 rakaat qiyam dan selalu 1 rakaat witir. Itu yang paling orang kata apa, paling sikai itu minimum, bare minimum rakaat yang kita boleh buat untuk settlekan qiyam dan witir setiap malam, insya-Allah. Dan tak susah pun sebenarnya, just kalau kita dah berjamaah isyak, lepas ba'diyah tu tambah 2 rakaat qiyam, 1 rakaat witir, dah mengejar ganjaran-ganjaran yang Nabi SAW pun for sure teman tak pernah tinggal, dan ganjarannya besar untuk kita. So insyaAllah tanam azam dan niat tu dari sekarang, supaya apa yang kita dah biasa dah buat dalam Ramadan ni, kita just extend seterusnya, insyaAllah. Semoga itu menjadi petanda bahawa Ramadan itu berkat, kerana dia menghasilkan perubahan yang real, bukan jadi benda yang temporary. Okey, insyaAllah. So itu peringatan seperti biasa, kerana memang diharapkan kita mengamalkan semua itu. Okey, untuk malam ni dalam surah ataupun ayat yang kita akan tadabburkan malam ni. Now, kalau kita perasan surah-surah yang kita dah cover awal-awal dulu, biasanya saya memilih agak yang berkaitan dengan tema, contohnya wahyu yang pertama dan sebagainya. Kemudiannya agak ada macam flow lah, maknanya kita cover yang portion yang awal-awal. Surah An-Nas kita ada cover, surah Al-Masad, Tabat Yada kita dah cover dan sebagainya. Dan kemudiannya lepas tu pula kita akan nampak ada rentetan surah yang banyak berkaitan dengan hari kiamat. So beberapa surah yang kita dah cover, termasuk juga surah hari ini, insya-Allah, iaitu surah Az-Zalzalah. So insya-Allah saya akan bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, apabila bumi digegar dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya, dan berkatalah manusia, apa yang sudah terjadi kepada bumi? Pada hari itu, bumi pun menceritakan kabar beritanya, bahawa Tuhanmu telah memerintahkannya. Pada hari itu, manusia akan keluar berselerak, yakni dari kubur masing-masing, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan daripada amal-amal mereka. Maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya, dan sesiapa berbuat kejahatan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya. Sadaqallahul Azim. Itu adalah terjemahan daripada ayat-ayat ni, insya-Allah. So kita akan bincangkan surah ni, dan dimulakan seperti yang surah yang kita bincangkan semalam juga, dengan gambaran tertentu berkaitan dengan hari kiamat ataupun hari akhirat. Dan kemudian dia masuk konteks apakah pengajaran yang kita sepatutnya ambil. Nah, satu reminder, bila kita tadabbur Quran, 3 soalan yang kita dah mention awal dulu ialah kita nak faham apa yang Allah cakap dalam ayat-ayat tu, kemudian apa kaitan dengan diri kita, dan kemudian apa yang sepatutnya kita buat. Now, dia amat berbeza bila kita kata kita nak cut macam ni. Saya banyak berinteraksi walaupun secara maya dengan orang-orang yang bukan Islam ataupun belum Islam, yang kata kenapa Quran ni asyik ulang benda yang sama, kan? Sebab ada banyak tempat yang dia mengulang. Allah mengulang, macam kita sekali imbas nampak macam ni kan dah cerita sebelum ni, kenapa nak cerita lagi? Dan dia selalu tanya macam, bukan kalau perfect sangat Quran tu tak perlulah dia nak ulang banyak kali benda yang sama. Now, kalau kita melihat
apa-apa buku fakta buku fakta. Of course benda tu make sense lah kalau kita kata dah buku tu menceritakan tentang fakta kan. Dah cerita, kenapa nak ulang cerita tetapi fungsi Al-Quran itu berbeza. Fungsi Al-Quran itu berbeza. Dia satu benda yang memandu kita dalam kehidupan kita masing-masing. So memang kita akan jumpa banyak benda yang logiknya memang kita memerlukan peringatan berkali-kali. Memang dia akan diperingatkan berkali-kali. Itu satu dalam konteks approach Quran. Keduanya pula ialah kalau kita meneliti sebenarnya walaupun ada fakta-fakta yang sama, tetapi kadang-kadang angle peringatan dan angle muhasabah tu berbeza. So itu pun satu angle juga yang kita nak kena appreciate. Nanti kita akan tengok maknanya setiap surah yang kita dah cover, walaupun tema besar di akhirat, tetapi muhasabah je kadang-kadang agak sedikit berbeza untuk mungkin yang paling mengena dengan kategori orang yang berbeza. Sebelum ni kita ada ayat yang menceritakan tentang orang yang haloba dengan dunia ataupun obses dengan dunia, harta dunia dan sebagainya. Itu satu. Kemudian surah yang kita baru cover dalam sesi yang sebelum ni adalah menimbulkan kerisauan terhadap timbangan amal. Sebab ayatnya kata siapa yang berat timbangannya dan siapa yang ringan timbangannya. So ceritanya pasal aku punya amal ni dah cukup berat ke? So dan kita akan tengok surah ni pula angle dia agak berbeza pula kan. So insyaAllah. So kita pergi sedikit demi sedikit untuk highlightkan sepatutnya apakah perasaan yang timbul dalam hati kita, dalam diri kita bila kita baca ayat per ayat ini. Dimulakan dengan dua ayat yang pertama. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digegar dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Nah, benda ni satu cabaran untuk kita ialah bagaimana kita nak membiasakan diri kita membayangkan apa yang kita baca. Sebab kalau kita baca just literally baca, dia macam tu je kan. Tetapi bila bumi digegarkan, siapa yang pernah rasa bumi bergegar? Kita kat Malaysia ni alhamdulillah kita tidak diuji dengan geografi kita ni di tempat yang memang selalu ada gegaran mungkin sebab tempat bertemunya plate tektonik, plate dan sebagainya tu tapi saya pernah mengalami, kalau saya personally pernah mengalami masa di Jepun dulu, pernah mengalami maknanya tiba-tiba gegaran, walaupun gegaran yang kecil, tapi orang yang tak pernah rasa dia macam apa ni dan saya pernah rasa yang besar sikit masa pergi di Istanbul dulu. Terkena pula hari tu berlaku satu gempa bumi. Cumanya kerana saya duduk dalam hotel underground dalam conference, terasa macam bilik tu dia tolak. Tapi saya pandang orang sebelah-sebelah semua macam relax kata, earthquake. Saya ingatkan macam benda biasa ke sini. Rupanya tak biasa, tapi semua orang tu macam mungkin dia orang dah biasa kot dan macam kalau di Jepun tu sebab ada setengah-setengah tempat benda dia agak kerap gempa-gempa yang sikit. So dia macam as long as tidak tidak jatuh semua barang dan semuanya, kalau sekadar gerak sikit tu dia teruskan kehidupan saja. Cumanya itu sebab itu Allah describe bukan just kata ada gegaran iza zulzilatil ardu zilzalaha, dengan maknanya gegaran yang bukan calang-calang so it's beyond apa yang kita biasa tengok apa yang biasa kita tengok of course kalau just cerita benda ni keluar topik sedikit. Masa saya kat Jepun dulu adalah persoalan macam kalau biasa dekat sini selalu berlaku gempa bumi. So macam mana dia design bangunan dia? Dan memang rupanya kalau siapa yang belajar civil engineering kat sana, quite interesting, dia kena design bangunan yang memang allow pergerakan. So nak kata apa maksudnya kalau rigid dan sebab dia selalu bergerak nanti akan bergegah lah semua benda kan. So dia macam dia kena ada tolerance dan sebagainya. So quite interesting siapa yang belajar engineering dan sebagainya dan kebetulan hidup di negara-negara yang tertentu. Sebab setiap negara, Malaysia ni alhamdulillah kita tak diuji dengan banyak so kalau negara yang lain yang akan ada setengah negara ada tornado, ada taufan, ada gempa bumi dan sebagainya, volcano tu apatah lagi so kita ni kadang-kadang alhamdulillah banyak nikmat yang kadang-kadang kita tak syukuri secukupnya di rantau ini. Itu belum nak cerita benda lain lah kan. Di Khatulistiwa apatah lagi kan. Kita tak diuji dengan musim panas, musim sejuk dan sebagainya. Walaupun setengah orang kata lah tak dapat rasa salji kan. But anyway,
describe kat sini gambaran, cuba gambarkan bagaimana bumi itu bergegar dengan sedahsyat-dahsyatnya, dengan segegar-gegarnya, zilzalaha. Dan of course siapa yang pernah tengok movie-movie disaster, itu gambaran orang cuba menggambarkan yang agak itulah kan. Of course perasaannya tak sama kita tengok macam kita setengah orang yang suka tengok movie disaster, benda tu best tengok kan, sebab dia nampak berkecai lah bangunan ke apa kan. Tapi kalau kita duduk dalam tu, perasaannya tak sama kita akan rasa secuak-cuaknya lah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. So ini Allah menambah lagi. So again, macam saya pernah sebut sebelum ni, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ni biasanya deskriptif, dan kadang-kadang ditambah lagi description untuk to get to the point. Point dia ialah kita kena cuak point dia gitu Kalau Allah saya kata nanti bumi akan bergegar, okey, tapi Allah membawa bit by bit maknanya dah bergegar dengan dah bergegarnya bumi dengan segegar-gegarnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. So gegar dia sampai macam mana? Sampai terkeluar isi bumi. So ada ke cerita yang pernah gambarkan gegar sampai macam tu saya pun tak pernah lah tengok sebanyak mana cerita, tapi macam saya tak pernah tengok lah, biasa nampaklah bangunan jatuh dan sebagainya. Tapi kalau kata bergegar sampai terkeluar isi bumi ni, keluar di bawah pun terkeluar, itu memang of course itu hanya gambaran kiamat lah kan. So memang habis lah, maknanya bumi tu is the end. Dia bukan just gempur bumi tapi is actually the end bila memang terkeluar segala isi bumi. So itulah dahsyatnya gambaran itu, dan kemudian Allah sambung so dunia akan dihancurkan, dan of course saya highlight kat sini dihancurkan maksudnya sebab nak kata sebab cara ayat Allah ni kalau kita sambung ni pun sama maknanya Allah yang buat benda tu dia bukan macam, bukanlah kerana tak tahulah kita nak kata sebab setengah-setengah kerosakan bumi ni kerana pembangunan yang kita buat tapi kalau hari kiamat ni Allah menggambarkan Allah yang menghancurkan segalanya. Wa qala al-insanu ma laha. Sampai orang berkata apa jadi ni kat bumi ni kan. Sebab again saya nak relate dengan orang-orang yang biasa macam orang di Jepun, dia biasa dengan gempa bumi dan sebagainya. So dia macam dia tahu apa yang sedang berlaku tetapi kalau sampai keluar soalan ni apa pula ni, maknanya something yang tak ada orang kata bahasa Inggeris apa, unprecedented tak ada precedent case, tak ada kisah ni yang pernah berlaku sebelum ni sedahsyat ini gegarannya dan kehancurannya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha kan. So kat sini kalau kita baca macam bumi itu bercakap kan, yauma idzin pada hari itu tuhaddisu akhbaruha, dia menceritakan khabarnya. So kalau kat sini okey, bumi ni implied sebab dia tak ada word bumi ke sini. Yauma izin pada hari itu Tuhan dia, sebab nak kata siapa cerita ni cerita bumi lah, sebab ni kan bi anna rabbaka awhalaha, sebab Tuhanmu yang memerintahkan so Allah yang perintahkan bumi jadi gitu, right. So nak katanya the time is up lah, this is the time, hari akhirat yang telah ditetapkan. So dimulakan dengan 5 ayat awal yang menggambarkan kedahsyatan yang berlaku. Kalau kita tengok ayat sebelum ni digambarkan manusia tu jadi macam mana, macam kelkatu dan sebagainya, bintang pukang. Kat sini dia just digambarkan manusia tertanya apa dah jadi ni gempa yang bukan calang-calang. Tapi inilah hari pengakhiran dan terus Allah masuk. So point apa surah ni kan, bila kamu dah sedar kehancuran yang bakal jadi ni dan besarnya event itu. So apa pengajarannya kat sini kan? Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia akan keluar berselerak. So ni penafsiran lah. Ni keluar dari mana? Keluar dari kubur untuk diperlihatkan kepada mereka. Kalau sini liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Tapi ada penafsiran juga ke sini balasan. Diperlihatkan apa balasan mereka. Wallahu a'lam adakah penafsiran ni tepat atau tidak, sebab kalau kita tengok ayat lepas tu macam amal tu yang diperlihatkan bukan balasannya. Tapi tak apalah, itu penafsiran yang ada. Menggambarkan apa, maknanya telah tiba hari kita diadili, hari penghakiman. Hari yang kita semua sekarang kita tengah hidup ni, kita tahu kita akan dihakimi, tetapi most of the time seolah ni macam kita buat-buat tak tahu kan. Seolah ni macam
Soalan insyaAllah tak apa kan, dan sebagainya. Tetapi when that day comes, itulah harinya. Maksudnya manusia akan dikeluarkan balik dan kita akan melihat balik apa sekali apa yang kita buat. Dan kat sini saya rasa kita perlu highlight. Kadang-kadang kita baca sekali dulu, okey. Tetapi kalau kita perasan, Allah kata apa yang kita akan lihat yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Mereka akan melihat amal mereka ataupun amal-amal mereka. Ini jamaah. Hum tu balik kepada mereka, balik kepada, kalau dalam konteks kita lah kan, manusia, kita part of manusia. Now meaning what? Meaning what? So dalam konteks kita mentadabbur, maknanya kita kena realize, amalan lah yang menjadi penentu. Sebab maknanya Allah highlightkan benda tu lah, maknanya pengadilan pasal apa? Pasal amal. Now, sejauh mana apa yang kita dah tahu selama ni, termasuk apa yang kita cover lah dalam tadabbur Quran kita ni, telah kita amalkan, dan sejauh mana kita telah put into practice apa yang kita sedia maklum. That's the biggest question of all sebenarnya. Of course, saya tak pasti kita punya cerita masing-masing. Setengah orang memang datang daripada sekolah agama, setengah orang dari sekolah kebangsaan biasa dan sebagainya. Setengah orang pula ada sekolah agama petang, setengah orang tak ada. Setengah orang ada family yang memang ada pendarahan yang tertentu, setengah orang tak ada. Regardless, anyhow, paling kurang setengah benda tu macam memang kita cover, semua orang cover dalam subjek pendidikan agama, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke. So banyak benda yang sebenarnya kita tahu. Banyak benda yang kita sebenarnya tahu. Fardu ain kita tahu, fardu kifayah pun rasanya kebanyakannya kita tahu. Dan paling kurang contohnya apa yang kita baru cover dalam tadabbur kita recently, itu termasuk dalam benda yang kita tahu. However, yang menjadi penentu ni bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita buat. A'maluhum, apa yang kita amalkan. So dia akan jadi satu penyesalan yang amat bagi orang yang, alamak, aku tahu semua benda ni kan, tapi tak buat je. Na'udzubillah. Maknanya itulah penyesalan yang amat-amat menyesal. So kalau kita ambil ni just apa yang kata poster-poster yang jumpa kat internet knowledge without action is like having no knowledge at all, right? Especially dalam konteks tadi. Dalam konteks tadi, bila kita kata amal lah penentu kita, so dia jadi macam, kalau kita nak menyesal, kita kata, alamak, aku tahu benda tu kan. So what's the point? So pada ketika itu, of course, quote ni bukan nak katanya so tak penting lah ilmu kan. Bukan nak kata gitu. Nak katanya ilmu itu sepatutnya menjadi titik mula kepada amal. Maknanya kalau kita kumpul ilmu tapi dia tak membawa kepada amal, at the end of the day, macam soalannya macam kita tak tahu je pun benda tu kan, effectively begitu. So harapnya apa yang kita sedia maklum dan of course penekanan dalam Quran yang kita dah cover pasal tugas-tugas kita, pasal tanggungjawab kita, pasal benda-benda Allah akan tanya kepada kita, siapa-siapa pendusta agama dan sebagainya, itu tahu satu benda, but at the end of the day yang akan menentukan ialah how much kita put into practice, into action, kita buat. Dan ini of course ni technicals ni saya tak kenal siapa. So kalau kita ambil lagi satu yang kita mungkin kenal daripada Al-Ghazali, knowledge without action is wastefulness and action without knowledge is foolishness. So maknanya kalau dah tahu, kita dah berilmu dengan benda tu tapi tak buat, itu rugi lah. Itu satu kerugian. Rugi lah. Na'udzubillah, maknanya dah tahu dah tapi tak buat je kan, rugi kan. Of course, yang second partnya ialah menunjukkan kenapa pentingnya ilmu tu kan. Maknanya sebab kalau ada orang pula yang dia terbalik, dia buat kan, action without knowledge is foolishness. Itu maksudnya dia buat kerja tapi dia tak ada ilmu. Rupanya contohnya orang-orang yang tersesat. Dia buat something, dia buat amal tertentu, cumanya amalnya membawa kepada kesesatan. So itu foolishnya bahasa Melayu apa kebodohan kot. So maknanya kalau ada ilmu tapi kita tak tak jadikan dia amal, itu satu kerugian. Kalau kita tak cari ilmu, maknanya kita beramal tanpa ilmu, itu pula satu kejahilan ataupun kebodohan. So hopefully apa yang kita dah sedia ada ilmu tu, so dia masuk info, so janganlah dia jadi satu kerugian. So even balik bila sebut benda tu pun, bila balik kepada innal insana lafi khusr kan, manusia tu dalam kerugian, illa allazina amanu wa amilus solihat. So memang dalam equation yang Allah bagi dalam 4 item yang kita dah cover sebelum ni pun, amal tu memang part of it. So kalau tanpa amal, masih dalam kerugian, auzubillah. Right. So saya ulang benda ni
Kenapa? Sebab yalah, kita dah bincang, kita dah tahu setengah benda. Kalau belum buat, kena fikir seriously macam mana nak buat, bila nak buat dan sebagainya, supaya kita tak menyesal. Now, ayat seterusnya. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Maka siapa yang berbuat kebajikan, kalau kita nak ikut penafsiran dia macam walau tapi kalau kita ambil literal, memanglah siapa yang mengamalkan, siapa yang berbuat misqala zarratin, semisal zarah pun, hanya sekecil zarah pun, kalau kita nak katakan khairan, kebaikan, yarah, yarah ni melihat, dia akan nampak. Wa may ya'mal, dan siapa yang mengamalkan sebesar zarah pun keburukan, syarrun yarah, dia akan lihat. Apa poin kat sini? Poin kat sini ialah tak ada apa yang tak dapat dilihat. Maksudnya every single thing yang termasuk dalam amalan kita di dunia ni akan dilihat, baik pun je, buruk pun je. Dan itu ada implikasi kalau kita realise benda tu. Tak sure lah kalau siapa yang betul-betul mentadabbur benda ni, dia akan terasa lebih yang mana satu. Dia akan terasa lebih mana satu. Dia depend kepada apa cara kita melihat amal sebelum ni. Kalau kita nak ambil first dulu, faman ya'mal misqala khairan faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Maka siapa yang berbuat kebajikan walaupun seberat zarah, sebab zarah ni kecil lah kan. Maknanya siapa yang buat satu apa-apa kebajikan walaupun kecil, dia akan dapat lihat. So in other words, takkan rugi mana-mana amal walaupun kecil. So jangan anggap ada benda yang tak bermakna, macam alah, kalau nak tolong cakap macam ni pahala kecil sangat ni kan, bukan level aku lah nak buat pahala ni contohnya. Tak tahulah ada orang rasa begitu ke tidak. So kita takkan akan sekali-kali rasa sebegitu, kerana walaupun sebesar zarah pun kita akan tengok juga. Maksudnya dia tak sia-sia, tak akan rugi, tak sia-sia, dia akan tercatat dan kita akan tengok dia di hari pembalasan nanti, hari penghakiman nanti. Itu satu. Kalau besar apatah lagi lah, of course, kalau besar apatah lagi. Ayat ni bukan nak kata hanya, dia bukan maksudnya hanya amal sebesar zarah je yang kita nampak, tapi nak katanya sebab dalam kehidupan ni kadang-kadang ada benda yang kita anggap kecil. Ada benda yang kita anggap kecil dan kita tak rasa macam perlu ambil kira, perlu dititik beratkan. Tapi gambaran dekat sini ni menggambarkan walaupun sekecil mana pun, it is counted for. Now, so beberapa benda yang kita boleh ambil dekat sini. Satu ialah jangan lepas peluang lah. So any opportunity untuk buat baik, jangan kita rasa macam it is too below me ataupun too low dan sebagainya. Maksudnya nothing is, kalau kat sini satu quote ni, nothing is more expensive than a missed opportunity. So kalau kita ada terbentang di depan kita opportunity untuk buat kebaikan, whatever it is. Contohnya apa tiba-tiba orang minta nasihat. Itu opportunity sebenarnya kalau kita bagi nasihat dan bermakna untuk dia dan diamalkan, kan tu jadi pahala contohnya kan. Atau kita nampak satu peluang untuk aku tolong something dan sebagainya. So do not miss any opportunity. Apatah lagi kalau opportunity itu agak besar, itu apatah lagi sepatutnya kan. Maksud kat sini ialah kalau benda kecil pun kita rasa macam wah rugi tak buat, besar apatah lagi. Jangan jadi terbalik pula kan. Aku nak buat benda kecil-kecil je, besar itu pelik pula cara kefahaman. So itu yang sebelah kanan tu pula another quote, don't burn your opportunity for a temporary comfort. So kat sini gambarannya ialah sebenarnya benda-benda ni jadi tangga untuk dia keluar ke sebelah sana, tapi dia diguna pula untuk membakar gitu. So kalau dalam konteks analogi ni quite interesting kalau kita nak relate dengan dunia lah. Sebab kadang-kadang Allah bagi banyak opportunity yang dia menjadi opportunity untuk kita tambah ganjaran di akhirat, tapi kita guna just untuk dunia pula kan. So sayang lah kat situ sayang. So wallahu alam. Dan kita pergi kepada ayat yang seterusnya, wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kejahatan walaupun sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya juga. So this is on the other side of the coin lah kan. So jangan ingat benda tu terlalu kecil. Macam contohnya, alah kecil je dosa ni. Maknanya kalau kita dah baca surah ni, jangan ever ada perasaan macam tu lepas ni kan. Alah kecil je dosa ni, aku pahala dah banyak kan. Dan quite interesting kita ialah tak tahu kalau ada orang yang memang ada mindset macam ni kan. Ni kan Ramadan kan, banyak dah aku solat lah apa semua ni kan. Lepas tu biasanya masa
Yalah, siapa yang rasa macam member lama keluar penjara kan, syaitan dibebaskan masa hari raya dan sebagainya tu, dia terasa nak enjoy terlebih, dan kadang-kadang dia rasa macam bukan tak tahu, ada setengah-setengah benda tu macam tak patut buat benda ni kan, tapi kata alah, bukan besar sangat dosa ni pun. So don't ever think as such. So jangan ingat ada amal-amal buruk tu yang tidak akan kembali menghantui kita, sebab bila kita kata dia akan kembali, kita semua tu muncul di akhirat nanti. Maknanya senang cerita, kita tak nak cerita tu berlaku. So with that also, sebab kadang-kadang kita dalam melihat benda ni ada dua mindset lah. Satu mindset ke depan, satu mindset apa yang dah berlaku lepas ni. So apa yang dah berlaku, so hopefully jangan lepaskan peluangnya. Again, kita cakap pasal bulan Ramadan, apatah lagi Lailatul Qadar yang boleh berlaku dalam 10 malam terakhir ni. Jangan miss the opportunity untuk minta ampun, minta maaf sungguh-sungguh, supaya apa saja kan, sebesar zarah ataupun way beyond zarah, kesalahan, dosa dan sebagainya yang dah lepas, kita minta ampun. Semoga tidak ada lagi, namanya bila habis Ramadan ni, InsyaAllah tidak ada kita bawa apa-apa dosa ke depan. Itu satu. Of course, bila kita cakap pasal dosa, dosa yang Allah boleh ampunkan dengan mudah adalah dosa dengan Allah. Bila kita berdosa dengan Allah, kita just minta ampun. Bila kata just tu, faham konteks lah. Bukan nak kata simple je minta tu, tapi maknanya dia kena bertaubat, minta betul-betul dengan Allah lah. Sebab tu datang doa sebegini dan sebagainya. Tapi katanya ada yang lebih susah sikit, ialah bila dosa tu dengan orang. Contohnya kita ambil hak orang, kita menyakiti orang dan sebagainya. Yang tu tak lain dan tak bukan, dia kena melalui satu proses minta maaf dan dimaafkan sebelum Allah boleh maafkan kan. So yang tu biasanya kita ada budaya lah dalam masyarakat Melayu ni untuk maaf zahir batin apa semua tu kan. So itu pun satu, orang kata apa benda yang kita sepatutnya menggunakan peluang tu lah. Bila dah berjumpa dan sebagainya, mood yang baik dan sebagainya, betul-betul mohon kemaafan supaya kita tak ada carry apa-apa dosa juga ke depan ni. So sebab sebesar zarah pun akan, bila kata sebesar zarah pun maknanya dia jadi macam kalau kita ikut aku pernah mengata dia dan dia terasa dan sebagainya. Kita jangan kata macam alah tapi kecil kot kan. Tak, sebab sebesar zarah pun akan kita nampak di akhirat. So kita nak semua terpadam, semua diampunkan, semua dah lepas So mintalah maaf dengan semua orang, insya-Allah, especially kalau dosa dengan orang lah kan. Kalau dosa dengan Allah, of course directly minta ampun dengan Allah. Now, bila kita cakap semua benda ni pun primarily dia dalam konteks muhasabah diri kan, bukan nak tunjuk ke orang kan, oh maksudnya dosa dia besar ke apa. Tak, kita lah kan, kita cakap pasal diri kita. Dan ni sebab bila nak highlight benda ni, sebab dalam prepare ni ada terjumpa kartun ni lah kan. Setengah daripada kita ni kerana apa yang terzahir kan. Contohnya kat sini ni adalah terzahir bad deeds saja, amal buruk dia yang kita dan orang nampak dan kita ni yang orang selalu nampak amal-amal baik kat situ kan. So tapi sebenarnya kita tak tahu yang kita tak nampak tu macam mana. So jangan perasan just kerana apa yang kita nampak itu tertentu, hakikatnya begitu juga kan? Wallahu alam, itu kita tak tahu. Sebab tu dalam konteks kita sepatutnya, kalau kita di sinilah contohnya kan, yang ni kita nak minta ampun sungguh-sungguh kan. Of course bukan kita kat sini boleh relax pula kan, yang ni pun nak dia minta ampun juga. Tapi nak katanya poin besar dekat sini ialah first kita lihat diri kita, dan itu main fokus kita lah kan, untuk kita memperbaiki diri kita, insya-Allah. Now satu hadis lagi yang nak dibawa dalam konteks yang just nak cuba direlatekan, dalam konteks apa yang sepatutnya kita kata apa, menjadi penggerak kepada diri kita dalam kehidupan kita, selain daripada bila kita dah faham surah macam ni, cara kita melihat peluang-peluang kebaikan, peluang-peluang kejahatan, amal-amal dan sebagainya itu begitu. Okey. Ni rasanya hadis ni kalau dalam bahasa Melayu, sebab ni dalam bahasa Arab dan Inggeris rasanya pernah dengar kot dalam bahasa Melayu Kalau dia punya matan dia man sanna sunnatan hasanah kan, whoever introduce a good practice, ataupun siapa yang memulakan satu kalau kita ambil word tu terus, sunnah lah kan, siapa yang memulakan satu sunnah yang baik, ataupun satu trend yang baik, satu apa yang biasa trend lah kot. Kalau dalam social media ni biasanya ada trend-trend tertentu kadang-kadang tiba-tiba jadi satu trend kan. So siapa yang mulakan tu lah kan. Tapi kat sini siapa yang mulakan trend yang baik. So kalau ada trend yang baik tu, fa'umila biha, dan orang beramal dengannya, orang lain beramal dengannya, ba'dahu, lepas tu, kana lahu ajruha, so dia akan dapat pahalanya, wa mislu ujurihim,
min ghairi an yang kusa min ujurihim syai'a. So basically dia akan dapat pahala seperti orang tu tanpa menghilangkan pahala orang tu lah. Maknanya orang tu amal, of course dia dapat pahala, tapi sebab kita yang mulakan trend tu, kita akan dapat pahala seperti itu juga kan. So dan kemudian hadis tu habis kat situ wa man sanna sunatan sayyi'ah, siapa yang mulakan sunnah yang buruk pula, fa'amila biha ba'dah, dan orang pergi ikut lepas tu, kana alaihi wizruhu wa mislu auzarihim. So poin yang sama maksudnya dia akan dapat juga dosa seperti mana orang yang buat tu, tanpa mengurangkan dosa orang tu lah. Orang tu ikut, dia dapat dosa, tapi kita mulakan trend tu, kutip juga dosa. Na'udzubillah. Benda ni quite interesting dalam konteks ni dah macam biasanya kalau jadi trend ni dia dah beyond zarah lah kan. Tapi nak katanya kalau sebesar zarah pun kita start satu-satu trend macam amalan itu mungkin taklah besar sangat, tapi kita buat trend yang menyebabkan semua ikut. Tak tahulah korang kat mahallah ke apa, kadang-kadang setengah orang ada start trend-trend yang baru ataupun dalam social circle masing-masing. Tak tahulah grup masing-masing tu kadang-kadang ada orang yang memulakan trend tertentu tak sama ada trend ucap terima kasih ke, tak tahu lah korang pernah perasan tak benda-benda ni. So, saya dulu masa student tu adalah benda yang macam ada seorang tu kadang-kadang pembawaan diri dia tu menyebabkan semua orang dia terikut sama ada yang buruk atau baik. Yang baik tu saya tengok macam semua ketua lelaki-lelaki ni dulu semua jenis yang tak ucap terima kasih kan, macam faham lah aku berterima kasih ni kan, tapi sebab ada seorang tu yang selalu terima kasih, so semua orang terikut so itu suatu trend yang baik contohnya. Kalau trend buruk tu lagi banyak contoh sebenarnya kan. Ada orang yang bawa trend ialah mengata dan sebagainya. Na'udzubillah. So hadis ni agak penting untuk difahami. Maksudnya siapa yang mulakan trend satu-satu benda trend tu, kalau yang baik orang dia ikut, kita dapat pahala seperti mana yang dia buat tu tanpa mengurangkan pahala dia. Dan kalau kita buat trend buruk pula lagilah yang tu tak sanggup kita nak fikir. So sebenarnya banyak benda yang saya teringat perbincangan antara dua orang yang dewasa, suami isteri masa saya kecil, saya dengar macam kebetulan dia sekolah, saya tak nak sebutlah sekolah tu kan, dia kata sebab dia antara senior sekolah tu yang adalah dia cerita masa dia zaman-zaman dulu tu dia bully budak ke apa kan, sebab senior yang bully junior. Lepas tu isteri dia cakap, agaknya sebab tu lah sampai sekarang bully tu masih berterusan, sebab bila yang junior jadi senior dia bully kan. So abang boleh tanggung ke dosa banyak sampai sekarang kan, dah 10 tahun dah. So benda tu walaupun macam melawak tetapi real kalau kita tengok hadis ni. So sebab tu harapnya tak kisahlah dalam apa-apa circle yang kita ada ni, kita antara orang yang sentiasa create trend-trend yang baru yang positif. Kalau siapa yang social influencer lagi lah kan, trigger. Sebab banyak orang yang start trend yang agak negatif yang dia tak sedar maksudnya tak sanggup nak tanggung dosa orang ramai ikut ni kan. So wallahualam, itu antara benda-benda yang kita kena sedari. Setengah orang dalam bilik masing-masing kadang-kadang dia start trend-trend yang bagus, itu amat bagus sebenarnya. Trend kalau biasa kadang-kadang yang nampak sangat agama tu macam tak tahulah baca Quran ke, bagi tazkirah ke, bagus tapi ada benda yang kadang-kadang kecil, kebersihan, isu susun selipar, isu dan sebagainya. Semua benda tu benda yang bagus yang sebenarnya jangan ingat kecil, sebab ayat tu kata apa, walaupun sebesar zarah akan nampak, dan kalau jadi trend pun akan nampak jugalah dia punya anak pinak zarah tu, dia boleh jadi satu benda yang besar good and bad of course. Wallahu alam. Itu antara perkongsian pada hari ini, semoga ada manfaatnya dan semoga apatah lagi dalam sakit baki Ramadan ni, bila dia berganda, so hopefully kita tak terlepas peluang lah daripada ganjaran-ganjaran yang Allah yang Allah sediakan, dan of course hopefully semua dosa-dosa pun dihapuskan, diampunkan insya-Allah. Wallahu alam. So hari ini sampai di situ saja insya-Allah. So kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Welcome.